Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita sambung balik kitab kita ni. Tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Syarbasi. Yas'alunaka lah. Jadi pertanyaan seterusnya tentang mengangkat wakil dalam menikahkan seorang wanita atau mewakilkan orang lain lah, mewakilkan tu email kau sepatutnya pada pok je lah. Tapi dia beri wakil kau kan. Ataupun wakil jauh dia tak ada dekat, pok beri wakil lah ustaz mana-mana kau. Dia suruh jadi nikah budak ni kan. Okey, ada orang tanya Syekh ni tak? Ketika akan dilangsungkan akad nikah salah seorang gadis, qadi yang diambil yang akan bertugas melangsungkan akad nikah menolak wakil calon mempelai wanita. Jadi wakil calon mempelai wanita tu tolak, yang merupakan saudara laki-lakinya seibu. Adik-beradik, lakinya seibu, sedangkan laki-laki itu adalah satu-satunya kerabat terdekat yang masih ada. Gitulah. Dan tidak ada lagi kerabat yang lebih dekat selainnya. Kemudian sebahagian hadirin mengusulkan agar qadi amil tersebut sahaja bertindak sebagai wakil bagi si gadis. Apakah menurut agama akad nikah tersebut sah sementara saudara si ibu si gadis masih ada? Adik-beradik si ibu masih ada tak? Ginilah ni. Ini cerita wikalah wakil jadi wali lah. Wali mujbir tu wali ayah tak datuk tu lah. Ni tak ada wali ayah tak ada kan? Nak wakil ke siapa dia lah. Tak qadi boleh lalu kau. Kau kira gan mana? Okey, perbahasa dia. Jadi Syekh ni jawablah. Mewakilkan wikalah adalah menjadikan seseorang sebagai wakil dengan maksud agar si wakil bertindak atas nama orang yang mewakilkannya. Asal-asal wikalah ni bukannya tak ada wali. Wali bui ke dia suruh ganti tok wali dah. Tu asal je maksud je dia. Seorang dapat mengangkat orang lain sebagai wakil bagi dirinya tak? Macam kita lepak kita kat email menikah padahalnya. Tu lah ayah kepada Tino lah, budak Tino tu dah sebagai walinya bukan tu email benarnya. Tapi tempat kita ni wakil kau tu email dah. Tak tahu dah pasal lah dipersulitkan, mesti snapah lah macam-macam syarat lah. Padahal benda tu mudah menikah ni macam kita jual beli lah. Kita nak beli kereta, beli rumah, beli kedai apa. Kalau pihak molek gak jelas tak apalah dah. Dan ni akad ia kena ada jelas akad ijab dan qabul, pihak molek gak tak ada masalah dah dah. Dah tempat kita biasa wakil gitu. Kalau wakil biar hak macam hak pihak sungguhnya bukan wakil nikah gitu, wakil jauh lah, maksudnya duduk Mesir tu. Anak dia duduk ngaji Mesir jauh, wakil ke ustaz mana nak kecek telefon suruh nikah lah anak saya tu dak. Nak sangat nampak dah gitulah kita kata dah. Apa lagi tu dah? Kerana seorang yang berhak melakukan suatu perbuatan juga berhak mengangkat orang lain sebagai wakil dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Macam-macam urusan lah muamalah apa kalau kita tak boleh nak pergi beli, tak boleh beli kereta ke hamba tu, tolong ambil dia bayar gini kau. Atau ikutlah kita wakil kat orang lain boleh. Itu selama tindakan dan perbuatan tersebut adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Dan wakil adalah orang yang layak untuk mengembankan amanah, melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya. Okey, jadi layak dan dia boleh melaksanakannya lah. Gitulah dah. Menikah juga termasuk salah satu hak yang dimiliki seseorang yang dapat dilakukan langsung oleh dirinya sendiri selama dia layak untuk itu, dan juga boleh diwakilkan kepada orang lain selama orang itu yang diangkat sebagai wakil itu mempunyai kelayakan untuk itu. Namun di samping permasalahan wikalah wakil ni yang terdapat dalam pernikahan, terdapat juga hal lain bagi gadis yang hendak menikah. Ada benda lain pula nak bicara, bukan sekadar wikalah wakil dia. Wakil kau email ke wakil ke siapa dia. Iaitu masalah wilayah. Wali tu wali, bukan masalah wikalah. Wikalah ni wakil untuk wakil ke siapa-siapa tak apa. Bukan anak beranak tak apa, siapa-siapa boleh ni. Bukan kau mesti wali tu wali tu dak. Orang lain suku sakak betul email suku sakak tak ada hubungan darah pun boleh jadi wakil dah. Masalahnya wali ni. Iaitu masalah wilayah perwalian ke atas seorang gadis. Kerana dalam fiqh Islam terdapat apa yang disebut sebagai perwalian ke atas seorang gadis. Wilayah ni. Wilayah bukan wilayah
pemerintah maksudnya hampir sama juga. Maksudnya pemerintah menguasai dah wilayah ni, wali ya. Begitu juga bapa atau petuk ni adalah wali kepada wanita tu kan, dia berkuasa ataupun menguruskan wanita itu. Gitulah maksudnya dah. Bagi Syiah pula waliul amri wilayah ni kata kepada imam lah, Imam Ali dan keturunan dia 12 imam tu dah. Dah. Sedangkan maksud wali tu bukan wali pemimpin umat Islam, tapi wali kepada, kalau betul lah kita nak ambil cerita, wali yang jaga Ahlul Bait lah tu, keturunan Ahlul Bait, ataupun kita kira wilayah tu wilayah debat lain lah, bukan pemerintah. Kerana tak jelas. Gitulah kita kira wilayah ni yang menguasai, yang jaga gadis perempuan tersebut lah. Perwalian ini dibahagi dua bahagian. Pertama, perwalian ijbari, wali mujbir katanya. Ijbari ini boleh paksa lah, paksa iaitu perwalian yang berlaku bagi gadis yang tidak mempunyai kelayakan. Budak tina ni tak tahu sekarang, kebajikan dia pun tak tahu sekarang, jadi secara asas ni untuk wali boleh menikah dia lah. Misalnya seorang gadis yang masih kecil dan belum mengerti, belum memayis, berbeza dengan gadis yang telah dewasa dan wanita yang telah menjadi janda. Ini bahalah fiqh ni dah. Secara asas mazhab kita kata boleh bawa homo ni tak. Tapi tak boleh setubuh lagi, dia kata tak. Dia berhujah dengan hadis Aisyah lah. Bahar pula dah. Majoriti ulama secara umumnya dia terima Aisyah nikah umur 9 tahun bersama Nabi umur 9 tahun. Dia telah balik umur 9 tahun tu. Bukan tak balik lagi dah. Ikut pendapat hak penyakit lah. Tapi ada yang kritik, dia bawa hujah lain lah. Tapi kena kritik balik hebat jugalah dah. Oleh ulama-ulama hadis yang lain pertahankan betul dah pasal perawi kuatkan dah dah. Al-Amish. Walaupun ada perawi-perawi dipertikaikan, tapi cerita tu sehumna tidak dikritik oleh ulama zaman dulu dah. Tapi masalahnya dalam hadis ni banyak juga cerita-cerita umur ni tidak tepat dah. Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas dan sebagainya, banyak cerita-cerita riwayat secara kata bunda dah. Secara bunda tu banyak berlaku dah. Jadi diambil peristiwa-peristiwa masa sebelum hijrah ke Habsyah dan sebagainya, ada yang kritik Aisyah ni tak ada lagi umur, bukan oleh umur 9 tahun. Pasal dia boleh cerita pasal peristiwa ke Habsyah ke apa dah. Cerita-cerita macam-macam lah. Ada ulama ta'wil dia cerita daripada kakak dia cerita ke dia lah, macam-macam dah. Tapi orang kata cerita pun cerita dia sendiri dah. Dia dekat sedar-sedar Nabi tu Nabi ayah dia masuk Islam dah. So lepas tu dia cerita bersiap-siap untuk macam-macam lah, bersiap-siap untuk hijrah dan sebagainya. Dan termasuk dengan hijrah ke Habsyah tu dia boleh cerita dah. Seolah-olah dia besar dah sikit, bukan masa tu baru lahir. Pasal kalau cerita baru lahir, peristiwa hijrah ke Habsyah tu baru dia beranak dah. Nak cerita guna. Tak apalah, tu perbahasa ilmiah lah, tu kerja apa-apa ustaz lah. Tapi nak jabuinya perbahasa fiqh biasa ni dalam mazhab-mazhab. Kalau wali mujbir ni anak yang belum balik tu, dia boleh paksa nikah dah dah. Boleh menikah dengan siapa-siapa dia nak dah. Mengikut mazhab lah kebanyakannya, tapi ada tidak gitu dah. Ada juga yang khilaf lagi, bukan ijma' lagi dah. Begitu juga wanita dewasa, tapi wanita dewasa ni dia kena setuju dah. Nak reti dah nikah ni nama rimah. Nikah ni nama rimah reti dah, maka dia kena lepas yang nak nikah ke apa kena setuju dah. Mazhab lain kalau budak puai tu ayat tak setuju tak jadi dah. Tak sah nikah lagi dah. Itulah nak cerita, ada perbahasa lah. Mazhab kita ni terima dah, jadi juga dah. Cuma dia boleh ceram, dia boleh dipasah apa, dipisahkan semua lah. Kita tak sih juga kan. Tak apalah ceritanya asalnya. Kira boleh lah wali mujbir ni. Tapi kena dapat setujuan kalau dia telah dewasa, maksudnya dia balik. Ataupun yang janda dia kena minta kebenaran. Nikah tak boleh langsung kecuali kena kebenaran perempuan itu sendiri dah. Kerana itu majoriti fuqaha tidak membolehkan seorang wali memaksa wanita janda untuk menikah. Kalau janda ni tak ada khilaf sikit abu lah. Secara asasnya walaupun kata majoriti fuqaha hampir sepakat lah. Janda ni kena dapat persetujuan perempuan itu sendiri. Perwalian yang lain adalah perwalian ikhtiari. Iaitu perwalian yang berlaku bagi seorang gadis yang telah balik dan berakal. Kerana itu para fuqaha menetapkan bahawa seorang gadis tidak boleh secara langsung melakukan akad nikah. Baik untuk dirinya sendiri maupun bertindak sebagai wakil, apa tak boleh. Wakil kawalai ke tak boleh. Namun ada beberapa fuqaha yang menolak pendapat ini. Ada juga fuqaha berkata tolak dah.
Mereka mengatakan bahawa akad nikah itu terlaksana dengan ucapan yang keluar dari mulut seorang gadis yang merdeka, baligh dan berakal. Ni adalah ulama lain kata pada hotel itu saja dah. Dia setuju kau apa boleh nikah dah. Dia juga boleh mewakilkan pernikahannya. Namun seorang wali punya hak protes jika gadis melangsungkan akad nikah secara langsung oleh dirinya sendiri atau mewakilkannya kepada orang lain sebagai selain wali. Wali ayah dia ke apalah dah. Dengan seorang lelaki tidak sedarjat dengannya. Kalau tidak sekufu, tak sedarjat, nah, dia boleh batal, kalau boleh halal lah dah. Namun wali tidak boleh memprotes jika dia terlambat sehingga gadis tersebut telah melahirkan atau telah hamil dan kehamilannya nampak. Oh ni siapa tahap mazhab lain lah kira ni nak mazhab kita tak bincang siapa tahap ni. Pasal mazhab Syafi'i ni dah mana pun kena ada wali. Kalau tak ada wali, tak ada dua saksi, tak ni tak sah nikahnya. Jadi zina lah. Okey, disyaratkan bahawa seorang wali pernikahan mestilah seorang yang merdeka, baligh dan berakal. Merdeka tak jadi hamba lah. Itulah sebagai fuqaha berpendapat bahawa seorang wali pernikahan mesti juga seorang yang adil, tidak fasik. Ini timbul lah. Pak kita ni. Tok wali ayah dia tapi tak semaya beg. Belah mana dah. Dan tidak dikenal sebagai orang yang berkelakuan buruk. Jangan jadi minum arak mari dah. Napuk dah. Tempat disko, tempat maksiat tu nampak. Ada sama dia dah. Tak patut semaya beg. Jadi benda ni akan jadi merosakkan wali ya dah. Secara asahnya dah. Wali di sini mempunyai jenjang dan urutan. Yang ada peringkat-peringkat bukan terus pada wali hak bawah. Wali ada urutan dia. Urutan yang pertama adalah keluarga dari pihak ayah kerana nasab. Asib nasabi. Ini keturunan yang bertanggungjawab. Nasab lah keturunan dia. Yang tidak ada perantara antara dirinya dan gadis tersebut. Jika tidak ditemukan keluarga dari pihak ayah kerana nasab dan juga tidak dari keluarga ayah kerana sebab, iaitu hak perwalian disebabkan kerana membebaskan budak, maka perwalian berpindah kepada keluarga bukan dari pihak ayah. Dan salah satunya adalah saudara si ibu, adik-beradik, alik mak dara. Pak dara sebelah mak lah. Kalau habis tak ada seorang abuk dah. Alik pak je dah. Pak dara tak ada, ayah tok tak ada, adik-beradik lelaki tak ada dah. Jadi habis mati kau gapo tak ada tu baru pergi alik pak saudara sebelah mak. Jika tidak ada seorang pun keluarga dekat dari pihak ayah, maka saudara si ibu yang adik-beradik mak tu tak berhak menjadi wali bagi pernikahan gadis tersebut. Jika gadis tersebut tidak mempunyai sama sekali keluarga dekat seseorang pun, maka dalam keadaan yang demikian imam mempunyai hak perwalian atas gadis tersebut. Macam kita baca sebelum ni, Ummah Habibah kata lelaki yang mati. Lepas tu Najashi dari Ethiopia ni, tempat orang Negro ni tak. Dia raja-raja situ, dia menikahkan Ummah Habibah yang jadi janda, tak ada siapa-siapa nak jaga ni kepada Nabi, dan dia hantar pula tak. Beri ke Nabi dah. Jadi dia jadi wali masa tunya. Pemerintah masa tu imam dah. Jadi masukkan dengan imam di sini ialah waliul amri, pemerintah. Waliul amri di negara kita dapat memberikan wewenang kepada qadi untuk menjadi wakil bagi dirinya dalam urusan-urusan seperti ini. Jadi kalau tak ada tok wali, ya sebenarnya boleh. Contohnya tak, pak tak tahu mana nak nikah baru cari pak dah. Pak tak tahu berpuluh tahun. Cari-cari tak jumpa juga. Apa boleh bicara dalam tok qadi ke apa. Nah, tok qadi tu boleh beri surat kuasa lah ganti tok wali ni. Ataupun beri siapa-siapa hak dia layak. Kalau ada wali lain atas pemerintah ni. Di waliul amri ni besar peranannya, boleh menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Tak usah urusin dah. Pak tak tahu mana nak nikah kan. Ada cara dia bincang model dah. Jadi ataupun pak enggak dah. Ada setengah ni tok ayah budak tina ni tak usah beri wali dah. Tak puas hati gapo tak tahulah. Orang tanya sebab gapo ada budak jatuh tak semai biar tak juga. Lepas tu apa tak usah beri wali, tak usah wajak gapo dak pakai senyap dah. Cari ataupun nusuk. Orang cari tak mari tak pergi ke apa tak. Tak lesah molek. Jadi benda ni kalau dia siapa tahap apabila pihak pemerintah atau qadi tu bincang-bincang molek memang tidak ada alasan yang menasabah lah. Yang diberikan secara jelas. Ia tak kena itu sebab apa. Maka pihak berwajib boleh jadi wali kepada budak puai tu dah. Tapi bincang lah kalau ada wali lain. Wali hak bawah lagi boleh serah. Ataupun boleh terus pada dapat surat kuasa, boleh nikah jugalah dah. Tok email biasa pun dengan suara kod dengan surat kuasa qadi ke apa, dia boleh menikah budak tina tu. Tak ada masalah lah dah. Pemerintah, yang penting pemerintah.
Dengan penjelasan di atas menjadi jelaslah bagi kita bahawa jika tidak ada keluarga dekat yang lebih utama menurut urutannya dari saudara seibu, adik-beradik ibu, maka saudara seibu lebih utama menjadi wali dibandingkan qadi. Tapi kalau ada lagi, selagi ada kita cari adik-beradik dia, pot darah tok dia dah. Tempat-tempat darah lemak ke apa, cari dulu sekat boleh. Jadi qadi, jadi wali sebelum jumpa dengan cari barulah suruh kepada waliul amri pemerintah iaitu qadi lah. Sebab kita ni tak qadi lah. Kena masuk mahkamah atau bicil lah dengan pegawai kau apa sehingga boleh selesai lah. Okey, wikalah dalam pernikahan wakil di mana dah. Apakah boleh seorang ayah bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak laki-lakinya tak kala anak laki-lakinya itu telah dewasa balik? Ni bukan wali budak tin dah. Bukan wakil tak nikah budak tin, wakil pada budak jatuh dah. Pelik juga dah. Balik dah tahu lah ke bodoh kau gapo nak nikah. Lepas tu jadi wakilnya bukan budak jatuh tu tapi ayah pada budak jatuh tu gapo kau bisu kau gana dah. Mungkin masalah tu kali tak. Jadi Syekh ni jawab. Pernikahan menjadi sah dengan diucapkannya akad nikah. Tu nombor satu dulu kan. Ijab qabul adalah. Seorang lelaki boleh secara langsung mengucapkan akad nikah untuk dirinya sendiri selama dia memenuhi syarat-syarat yang harus bagi seorang yang hendak menikah. Jadi dia sendirinya. Pak cik, saya ni nama sekian nak nikah dengan anak pak cik, nama sekian-sekian. Tengah mas kahwin berapa sekian-sekian. Tok tua tu, bakal tok tua kata, "Mau saya terima lah." Bakal jadi dah dia. Gitu-gitu dah. Jadi, cukup dah syarat dia walaupun bukan sekali kita dengar saya menikahkan kamu gitu-gini tak. Ni dok di alik dia, alik budak jatuh oyak dulu dah. Para fuqaha mengatakan bahawa setiap akad dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara langsung atau juga dia dapat mewakilkannya kepada orang lain dia sendiri. Dia boleh wakil juga dah. Tapi jangan salah lah dah nikah kau dengan kau orang tu. Bukan kau dia dah. Wakil kau orang lain tu nikahlah ke dia. Wakil lah kau tu yang jom minta ni nak. Berat gitu dah. Akad nikah pun termasuk yang demikian. Akad nikah boleh wakil dia. Walaupun jaga kedengaran. Kita tak je dengar pun. Wakil orang lain akad nikah ni. Kita lagi dengarnya untuk email je. Jadi wakil pada ayah budak Tino tu dah. Tapi hak budak jantan tak ada dengar lagi dak. Wakil kau lain tolong akad nikah. Tapi kena ayat wakil jangan sebut nama dia cuma nikahnya bukan wakil dia dah. Saja budak jantan dah. Kerana itu dalam akad nikah seorang lelaki boleh mewakilkannya kepada orang lain. Sebagaimana juga wanita boleh mewakilkannya kepada orang lain. Bahkan seorang dapat bertindak sebagai wakil dari kedua belah pihak. Dari pihak lelaki dan pihak perempuan boleh jadi wakil belakang. Berat juga tak? Dia ada ijab, dia jadi qabul dah. Dua-dua. Mengenai hal itu, para fuqaha berhujah dengan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang lelaki. Nabi kata-kata mafhumnya, apakah engkau mahu aku nikahkan dengan fulanah? Nabi jadi orang tengah nak. Mau nikah dengan mek ni dah. Dan lelaki itu menjawab, mau. Nak lah dah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada seorang perempuan, maukah engkau aku nikahkan dengan fulan? Dengan budak jantan ni. Perempuan itu jawab, mau, nak juga dah. Maka Rasulullah SAW menikahkan mereka satu sama lain. Jadi dua wakil dua-dua dah. Dia pemerintah, Nabi itu pemerintah. Nabi jadi wakil kepada budak jantan, Nabi juga jadi wakil pada perempuan tu dah. Tak tahu dah budak perempuan tu tak ada wali ke ataupun dia ni baru hijrah daripada Mekah jauh ke. Tak ada orang tanggungjawab ke, pemerintah tanggungjawab ke, wallahu a'lam lah. Tapi dah mana pun Nabi tu jadi macam tak wali dah situ dah. Mereka juga berhujah akan bolehnya seorang lelaki mewakilkan pernikahan dirinya kepada orang lain. Dengan suatu riwayat mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah mengangkat Ammar bin Umayyah Ad-Damri sebagai wakil bagi dirinya dalam menikahi Ummul Mukminin Sayyidina Ummul Habibah radhiyallahu anha. Tak adalah macam kita cerita tadi. Ammar bin Umayyah Ad-Damri ni wakil bagi diri Nabi dah. Masa nikah Ummu Habibah kali tak? Masa di Ethiopia ada kali. Ketika itu Ummu Habibah seorang sedang berhijrah ke daerah Habsyah. Kemudian Ammar bin Umayyah menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah SAW dengan bertindak sebagai wakil. Jadi wakil dia terima dia, wakil Nabi lah. Bukan nikahlah ke dia dah. Tapi ke Nabi dah. Jika sebenarnya benda ni benda simple mudah. Asal ke faham, semua orang faham. Tak. Wakil jadi wakil lah ke Nabi nak nikah dengan Nabi dan kita kan tengah jelas dengan sebut nama bin ayuh pun jelas dah. Semua tu jelas dah.
Sekali tengok comel, tapi setelah tengok pun kalau tak faham, kalau salah faham dia anggap benda tu tak buat gini enggak tak jadi, tak sah. Macam kefahaman tak sah senapah dah. Klik Syria, klik Mesir. Mengaji lama mana tu tak? Berpuluh tahun klik-klik. Pergi ngadak tok email kita, tok email kapu kita ni tak. Saya terima nikahnya lebih tak jadi, tak senapah. Action tak lebar kapu ke, tak email kapu je action sikit dah. Tak jadi, tak jadi berhebat 2-3 kali dah. Tu hak ustaz dah dah. Bukan ustaz kak. Banyak kali lagi lah dah. Kerana tu email pun tak faham senapah nang rima je pentingnya, bukan senapah. Mualak ni jangan segi pas jambe mana je dah. Bukan maksudnya senapah mualak ni dah. Begitu juga mudahnya wakil kepada siapa-siapa. Dia terima nikah supaya wakil Nabi nak pergi tu jauh. Lepas nak pergi sampai tu, lepas nikah Ummu Habibah dengan Nabi, dengan perantara wakil ni, klik lah, mari dengan rombongan klik Ummu Habibah. Gitulah dah. Jika dalam riwayat lain disebutkan bahawa seorang Najash yang telah mewakili Rasulullah SAW dalam menikahi Ummu Habibah, riwayat lain dah, maka yang dimaksud oleh orang Najash itu yang telah memberikan mahar kepada Ummu Habibah atas nama Rasulullah SAW sehingga pernikahan itu disandar kepadanya. Jadi seolah-olah Najash jo nikah. Tahulah, mungkin juga masuk situ dah. Tapi dia je beli apa? Dia je beli ni lah mas kahwin dah. Moga dia kaya raja, jadi dia tu beri mas kahwin kepada kepada itulah tolong beri pitih kepada Ummu Habibah lah. Perantara kali nak atas nama Nabi dah. Pengangkatan seorang sebagai wakil itu memerlukan beberapa syarat, iaitu orang yang mewakil mestilah seorang yang balik, berakal dan merdeka. Kerana itu kebanyakan fuqaha mengatakan bahawa setiap anak kecil dan orang gila tidak berhak mengangkat orang lain sebagai wakil bagi dirinya dalam pernikahan. Jadi ada syarat lah. Orang hak jo nak nikah tu, nak wakil orang lain, dia kena balik dulu. Dia reti 6 hari nikah ni nak. Lepas tu berakal, merdeka dah. Kalau dia gila ke orang kecil ke, tak waras, dia nak wakil kau orang pun tak diambil kira pasal dia tak betul. Tak faham ke sekarang. Kecek kau sen, ngarut kau sen nak, gila. Kerana mereka tidak boleh secara langsung melakukan akad nikah untuk dirinya. Selama mereka tidak boleh secara langsung melakukan akad nikah, maka mereka tidak boleh mengangkat seseorang sebagai wakil bagi dirinya dalam pernikahan. Dia sendiri, kalau tak menggunakan wakil pun, dia kena nikah pun, tak cukup syarat, tak boleh nikah juga. Contoh dia gila, ada budak kecil ni. Jadi dia nikah kerana hak jatuh. Kalau budak teen tu adalah kata boleh dah. Budak jatuh kecil nikah kerana dah. Sebagian fuqaha mengatakan bahawa seorang wanita boleh mewakilkan pernikahannya kepada orang lain. Wanita tu boleh kata. Dalam hal ini mereka berhujah bahawa Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha telah meminta kepada putranya untuk menikahkan dirinya dengan Rasulullah SAW. Jadi jo akad nikah nak Ummu Salamah dengan Nabi ni. Anak kepada Ummu Salamah ni, anak 3 Nabi lah dah, maksudnya sebelum Nabi nikah tu dia ni anak Abu Salamah ni. Abu Salamah matilah, meninggal dah. Jadi Nabi nikah tu jadi anak dia sebagai wali dia. Wali dia untuk dia nikah dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW telah mengajukan keinginan untuk menikahinya. Walaupun demikian, kebanyakan fuqaha mengatakan bahawa waliul amri iaitu ayah dan datuk mempunyai hak untuk menikahkan seorang anak wanitanya tanpa bersandar kepada pengawakilan yang berasal dari anak tersebut selama anak itu suka untuk dinikahkan. Jadi apa-apa pun ayah dengan tok tu nombor 1 dah. Tak nanti kan nak wakil ke siapa-siapa, wakil ke orang lain. Tak jadi, dia kena pok lagi selagi ada dan boleh dihubungi lah. Jadi mereka ni lah dikira wali. Seorang lelaki juga boleh mengangkat orang lain sebagai wakilnya dalam menikahkan dirinya dengan wanita mana sahaja dipilihkannya oleh si wakil. Atau yang dipilihkan oleh si wakil. Jadi boleh. Dalam wakil, dalam nikah lah. Hak mana yang rasa nak beri ke dia, boleh juga kan. Ni lagi jauh lah dah. Lagi jauh. Tak jadi dengan. Pengawakilan yang demikian disebut pengawakilan mutlak. Tawkil mutlak. Royak kau. Wakilan nak menikah saya dengan siapa-siapa, dia ajak kepok dah. Pok tu dah menikah saya siapa-siapa dah. Jangan ambil kepok pula dah. Nak jatuh jenak dah.
Jadi kalau dia menikah, wakil pada ayah dia, tolong menikah. Dan saya nak siapa-siapa, hak kena budak tina mana-mana sini lah. Jadi ayah dia pun cari-cari, jumpa lah anak siapa-siapa. Jadi boleh menikah gitu. Mudah sangat benar. Tapi kita tidak jadi gitu lah. Dan tempat kita ni ada percara khusus dah. Budak jantan kena akad nikah juga ni. Kena shake hand tempat kita. Tak shake hand kak. Tak kocok tangan. Tak jadi tempat kita ni. Tapi kalau kita pergi luar negara, biasa je dah. Dulu kita tak berasa macam orang putih tak ada shake hand tak. Nak nikah dia. Tanya awak cinta ke dia tak cinta. Tu pacing jadi nikah. Dan ni kita pergi luar negara. Di Jepun ke apa kita akan jumpa. Ya tak. Dan luar negara tak ada lah shake hand ni. Kocok tangan tak. Daripada tu email tu. Tanya faham molek ke apa. Saya nikah ke saya wakil pada ayah dia ke. Ataupun tak ada. Kalau tak ada ayah. Ataupun setengah tu Jepun. Ayah dia. Mak dia tak masuk Islam. Ayah dia tak. Jadi. Saya ingat-ingat duk Jepun dah. Qadi tu maksudnya orang tu email di Jepun tu dia kira dia lah sebagai wakil. Kira tak ada orang Islam lain. Jadi wali bagi budak tina tu. Budak tina tu baru masuk Islam dah. Nikah dengan budak Melayu. Kau budak mana yang Islam ni. Jadi dia jadi pakai royak. Nak nikah dak. Dia kecek tu kita tengok sekali macam kecek macam Nabi. Hendak tanya. Tak adalah budak tina tadi dah. Terlepas nikah. Soalah gitu je dah. Jadi tak payah menang. Dia tak payah shake hand ke apa. Dia kata pun saya terima nak nikah ni. Budak tina sini. Sikit-sikit ada. Jadi mudah sangat nikah di Jepun dah. Kita tengok lah. Perwakilan demikian namanya dinamakan dengan pengewakilan muqayyad. Ada soal kita. Tadi panggil tawkil mutlak iaitu wakilkan secara umum menikahkan saya dengan siapa. Ayah carilah budak tina mana saya nikah saya dah. Dah ayah cari-cari pakai jadi tu. Sebenarnya mudah kan. Jumpa siapa timur pakai jadi nikah tak? Mudah sangat. Tapi kalau yang laki-laki tu ia akad soren untuk menikahkannya dengan wanita yang tertentu dah. Ni budak tina ni dah ayah ataupun mek ayah dah. Ayah dah dak. Ayah nak nikah dengan budak tina ni nama mek gini sekian ni mek gini sekian. Jadi ayah dia ke siapa dia ke mak dia ke gigi ya. Nak nikah wakil ni nikah ni anak saya gini nak ni tak. Dia kata dia pun terima nikah. Sebenarnya jadi dah gitu dah. Tapi tempat kita tak jadilah gitu dah. Kena akad nikah molek. Lepas tu kena ada surat menyurat dah. Sebenarnya surat menyurat ni penting lah. Terutama di zaman moden kita ni. Kalau timbul isu masalah penceraian ke apa masalah. Macam-macam masalah akan datang. Surat nikah tu jadi bukti untuk undang-undang lah. Jadi pengewakilan yang jelas sebut nama ni dipanggil pengewakilan muqayyad. Itu di segi hukum fiqh kita faham lah. Jadi agama ni kita mengaji mana tak rasa payah mana dah. Okey, tempat tinggal isteri. Ada orang tanya, apakah boleh pengantin wanita tetap tinggal di rumah ayahnya setelah akad hingga malam harinya dan baru kemudian pergi ke rumah suaminya dah. Maksudnya lepas nikah dia duduk rumah ayah dia lagi lah, rumah budak tina tu lagi dah. Tak pergi lagi ikut tok lelaki dia. Boleh ke tidak gitu dah? Syekh jawab, jika telah dilangsungkan akad nikah dengan memenuhi semua syarat dan rukun-rukunnya, maka wanita itu sah menjadi isteri suaminya dan dia wajib mentaatinya. Ikut tok lelaki nak buat gimana dah? Salah satu dari tanda ketaatannya kepada suaminya ialah pindah ke rumah yang telah disediakan suaminya. Tok lelaki ada rumah setiap rumah ni, tempat kita jaga lagi tak? Kadang-kadang Arab nak nikah tu berat lah. Kena ada rumah ni. Kena ada kereta dan ada rumah. Baru boleh nikah ni. Ada gapo lagi tak tahulah tak? Kan tempat kita gitu, selok tengah tak? Jadi, ada rumah dah. Kalau dia nikah, boleh buat kelik lalu lah. Tak payah dia kata, tempat kita ni ada adat lagi lah. Atam menatu dah. Nikah tu, tak pergi atas lalu dah. Kalau budak jatuh boleh tidur situ meta kau, ataupun kelik dulu kau. Ada pula nyambut natu, panggil tak. Nyambut natu tu, baru kelik pun ada juga dah. Jadi tu adat lah. Kalau kira sebenarnya, kalau tok lelaki dia kata kena pergi juga, kena taat lah. Tak boleh duduk rumah ayah dia dah. Para ulama mengatakan demikian berdasarkan firman Allah SWT yang ditujukan pada para lelaki berkenaan dengan para isteri mereka. Maksudnya, tempatkanlah mereka, yakni para isteri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Surah Talaq ayat 6. Jadi, sediakan rumah ni untuk isteri dah. Kaedah sedia rumah ni untuk isteri, bukan untuk tok lelaki. Isteri dan anak-anak tu kaedah dia. Tok lelaki tidur mana pun tak apa. Tamu-tamu kalau jihad pergi jual dah. Tapi gitu asal tempat isteri dah. Anak isteri. Kalau nikah ramah 2-3 butir 4 butir rumah nak gitulah dah.
Jadi untuk isteri matlamat rumah-rumah ni dan anak-anak. Okey, lepas tu Allah juga telah mewajibkan para suami untuk memberikan nafkah kepada para isteri mereka. Sebagai imbalan dari nafkah yang diberikan suami kepada isteri, maka isteri wajiblah taat kepada suaminya. Tu kira tak. Kira imbalan, tapi zaman ni nikah dua-dua kerja dua-dua. Jadi lain lah. Tu jadi kadang-kadang ada yang bini pun ada tak. Biasanya sumber nafkah itu akan tersedia manakala seorang suami pergi membawa isterinya. Manakala seorang isteri mentaati suaminya, maka suami wajib memberikan nafkah kepadanya. Allah SWT berfirman yang bermaksud hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah. Dia memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya juga. Jadi orang kaya cara kaya, orang miskin cara miskin. Beri nafkah belakang. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sudah kesempitan. Surah Talaq ayat 7. Jadi gagap apa pun padan dengan masing-masing ni. Cara orang kaya lain cara nafkah dia, cara miskin lain nafkah dia ni. Lepas tu setiap perkara tu walaupun sulit sebenarnya ada kelapangan. Cara masing-masing dah. Tak usah usinlah rezekinya Allah bagi. Dan masing-masing tu ada cara masing-masing. Macam orang cerita lah. Kadang-kadang orang tidur atas embuk. Orang kaya tidur atas katil yang empuk dah. Tebal. Tapi tak apa lain. Tak tidur malah. Ada orang miskin tidur atas gelega. Tak ada lapik gapung. Tidurnya nyok bukan main dah. Ada setengah orang kaya makan bukan sedap. Bukan main nampak sedap lah. Tapi makan sikit lah. Jaga takut penyakit lah. Apa dah. Orang kapur ni makan nasi dengan budu lah. No. Tapi makan punya lah nambah sedap je dah. Tu rezeki masing-masing. Allah Maha tahu dah. Hal ini dapatlah juga kita fahami dari firman Allah SWT berkenaan dengan kaum wanita. Maksudnya, maka tempatkanlah imsak mereka dengan baik dan lepaskanlah mereka dengan baik. Surah Talaq ayat 2. Jaga molek lah puan ni tak. Pergi molek nikah buat jaga molek. Kalau lepas tu cerai ke apa dengan cara baik, gitulah maksudnya lah. Kata imsak yang ada dalam ayat tersebut berarti mengharuskan seorang isteri untuk tinggal di rumah suaminya yang layak. Para fuqaha telah menetapkan bahawa termasuk hak seorang suami ialah menempatkan isterinya di rumahnya. Rumah dia dah. Dan melarangnya keluar dari rumah kecuali untuk keperluan-keperluan yang dibenarkan syar'an. Tak boleh keluar daripada rumah. Seperti mengunjungi kedua ibu bapanya dan melakukan kewajipan-kewajipan yang harus dilakukan. Tapi boleh nak pergi melawat ibu bapa dia dah. Boleh dah. Jangan ambil cerita tu pula dari suhul pak kita ni nak. Cerita ustaz-ustaz kita cerita kat. Ada riwayat yang tak tahu mana. Tak tahu sumber mana dah. Dalam Ihya Ulumuddin dia sebut dah. Dia rumah alik. Rumah bini tu. Rumah natu je bini. Alik atas. Style rumah gana. Tak ada. Balik bawah tu rumah pak dia. Lepas tu. Pak dia nak mati, pasal dia pesan dia jangan pergi mana-mana, dia turun jangan pergi mana dah. Jadi taat lah siapa mati pak dia tak pergi melawat. Tu ngarut dia atas bawah tu, bukan jauh-jauh dia kata-kata dia. Atas bawah tak pernah sabar, dia tengok pak dia dari syurga kan taat pada suami tu cerita dah. Kita agama ni biar realistik, biar logik dah. Cerita-cerita melampau ni walaupun ustaz tu suruh ustaz mana pun kita nak fikir dah. Dia tentu sahih dulu. Kalau sahih dia tak apa ni tak tahu mana sumber cerita dah. Buat hujah benda-benda gitu yang merosakkan akal kita, merosakkan akal kita. Tak logik lah ada siapa tahap tu dah. Dia sakit kat game melawat. Benda ni agama ni mudah, bukan benda yang bukan strict. Benda yang bukan tak fleksibel. Macam bincang ni lah, ada orang lain ni tak bincang masalah supaya rapat sah ni ataupun tidak rapat sah. Dia ada maqasid syariah, ada tujuan syariah. Bukan maksudnya dia kita kerah kata sunnah lah. Sunnah dah walaupun bahaya tak. Tidak gitu dah. Dia tengok. Dia beri. Agama ni. Dia kata. Anjal. Di waktu sempit. Kita kena boleh peluas perlaksanaannya. Di waktu luas selesa. Kita boleh sempitkan perlaksanaannya lah. Dia kena anjal lah. Kena anjal. Okay, lepas tu. Para fuqaha juga mengatakan bahawa termasuk hak suami ialah membawa pindah isterinya ke tempat mana saja dia inginkan. Asalkan itu tidak dilakukan dengan maksud membahayakan dan menyakiti isterinya. Jadi dia bawa bini, nak jaga molek lah. Jangan bawa nak khianat dah.
Wak pergi mana-mana jauh kan nak ke bini, timbuk bini kau gapo dak. Lah jauh pada mak pak dia, kan nak. Tu bukan orang beriman dah. Bahkan hal itu wajib dia lakukan dengan maksud untuk dapat hidup bersama-sama dengan baik. Bukan dengan maksud menumbuhkan permusuhan dan pertentangan di antara mereka. Semua itu apabila suami meminta kepada isterinya atau keluarga isteri supaya sang isteri pindah bersama-samanya ke rumahnya. Namun jika suaminya tidak meminta dan bersepakat dengan isteri dan keluarga isteri untuk tinggal di rumah keluarga isteri selama sehari, sebulan atau lebih, maka agama tidaklah melarang. Jadi kalau duduk rumah tok tua pun, jatah duduk, tak ada masalah lah dah. Tak ada masalah mana biasanya dak. Kalau hak jatah natu jatah duduk rumah tok tua ni nak. Hak masalah adik perempuan lah, dia sensitif sikit dah. Biasalah gitu dak. Kerana itu berlaku berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apa-apa pun kalau dia sepakat, tak ada masalah sikit abu lah dah. Pada sebahagian negeri Islam terdapat kebiasaan bahawa seorang isteri bersama suaminya tinggal duduk untuk berapa lama di keluarga isteri. Ada tempat-tempat gitu duduk rumah. Balik bini dulu dah. Keluarga isteri dulu dah. Kebiasaan ini tidaklah bertentangan dengan dasar-dasar ajaran Islam, tidak bertentangan. Bahkan hal ini menjadi salah satu penyebab semakin kuatnya hubungan cinta dan kasih sayang di antara suami dengan isterinya dan juga di antara suami dengan keluarga isterinya. Jadi rapatlah keluarga isteri itu rapat duduk rumah tok tua dulu sebentar dah sebelum boleh rumah sendiri dah. Tambah-tambah tak cukup pitih lagi nak buat rumah sendiri. Nak mana dah duduk dalam rumah tok tua dulu dah. Mungkin juga bahawa hal ini menjadi pendorong terlaksananya tujuan dasar pernikahan yang diinginkan oleh Al-Quran yang bermaksud dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Rum ayat 2. Jadi gapa ni kalau kita mikir merasai kebesaran Allah ni. Hubungan kahwin, nikah, anak, gapo cucu ni semua ni menunjukkan kebesaran Allah. Kehebatan Allah. Kita tidak berasa kita ni boleh berdikari kita buat tak apa, maksudnya kita tak bergantung dengan Allah. Jangan berasa gitu dah. Semua tu tanda kehebatan Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah menjadikan kasih sayang dah. Sifat kasih sayang tu nikmat yang besar dah. Sifat saya memerlukan tolong menolong, berkasih sayang, itu adalah nikmat yang besar dari Allah SWT dah. Gitulah kita nak berasa, kena mikir. Oleh sebab itu kalau kita berfikir, kita akan berasa dekat dengan Allah. Kalau kita tak berfikir kat, ia jadi hanyut gitulah dah, hanyut gitulah. Oleh sebab itu saya ingat-ingat dulu ikut jemaah tabligh ke apa dah. Ada seorang pakcik dia cerita ada orang tu dia bertaubat ikut dakwah ya insah ni. Kes dia penyakit buasir ni, penyakit buasir dah. Penyakit buasir tu dia tengok orang berok atas batas dah. Di sawah-sawah nampak tarik toko sini tarik toko dia kata oh hebat. Nikmat berok ni hebat. Kita tak mikir mana nikmat berok sebab kita berok sama. Tapi orang hak penyakit buasir hak jenis tak boleh berok ni sakit ni nah. Darah sembuh dia sakit kuat ni hak jenis kuat-kuat lah buasir tu. Ada setengah tu 2-3 minggu baru berok sekali tu. Dia bukan buasir saja, dia kena ada buasir sekali nak anxiety. Macam gerd ni. Dia naik ke perut ni, dia naik ke dada ni nak. Jadi skok sebab, jadi anxiety, jadi mikir kosi-kosi mati ke apa. Nah. Dia mari belakang tu sebab daripada sistem penghadaman yang tidak baik ni. Dia jadi tarik pada atas, dia jadi lepas tu mai kepala, mikir nak matilah, mikir ngau kosi mari dak. Sebabnya penyakit buasir je benar. Tu dia. Jadi dia mikir, kalau dia mikir semua tu, kalau kita berfikir nikmat Allah ni, kita akan rasa bersyukur, kita akan rasa kehebatan Allah. Bukannya hebatnya kita, Allah yang maha hebat dah. Itulah nak suruh mikir dah. Namun jika maksudnya adalah keluarga isteri atau yang lainnya melarang isteri untuk pindah ke rumah suaminya kecuali setelah malam hari, maka jawapannya ialah bahawa mereka tidak mempunyai hak untuk melarangnya. Jadi kalau keluarga isteri bukannya suami dia lari semata-mata nak lari dah. Walaupun tok lelaki tu nak bawa juga ada dah rumah buat kelik dah. Tak boleh juga. Tapi benda tu boleh bicara dah. Bukan kakin dah. Benda ni agama ni bukan strict. Yang pentingnya kita boleh berbincang. Tapi kalau tak, sepatutnya hak tu bukanlah hak keluarga nak lari dah. Isteri tu berhak ikut suaminya. Kerana kepindahan isteri ke rumah suaminya segera setelah dilangsungkannya akad nikah bukanlah sesuatu yang haram.
Walaupun itu dilakukan pada siang hari, selama isteri tersebut berpindah ke suatu lingkungan yang sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Kalau dia pindah ke rumah tok lelaki dia, cukup lekat dah rumah kelengkapan dan tidak menyusahkan isteri, tak ada masalah sikit rabut pindah dah. Tapi selagi setengah tu adat lah, ni penyakit kot. Adat-adat kadang-kadang melampau apa ada dah. Dia kata, pertama-tama ada khurafat dah. Dia kata bahaya pula pindah si hari ni kena malai baru boleh klik rumah. Anu karut ada. Tapi atas dasar lain, bolehlah ditimbang tara, boleh bincang lagi dah. Adapun kebiasaan yang banyak berlaku di kalangan masyarakat iaitu membawa pengantin wanita ke rumah suaminya bukanlah sesuatu yang wajib dan juga bukan sesuatu yang tidak boleh. Jadi benda tu harus boleh bincang dah. Wallahu alam, pindah ke rumah. Kata tak ada rumah ke rumah alik jatuh lah keluarga lelaki dah. Boleh juga. Tapi lah mana pun lebih sesuai keluarga perempuan. Pasal lelaki ni tak perlu jaga manuk lah. Di rumah tak tua dia, keluarga isteri. Tapi alik isteri ni banyak nak jaga di rumah tak tua dia. Tu kebiasaan lah, kebiasaan. Setakat tu saja kali kita dah. Setakat tu sajalah perbincangan kita, tazkirah kita hari ni. Kita tangguh dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.